لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ويا حليم حققنا بخلق الحلم، ويا عليم حققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يا مانع امنع عني كل شر، يا مانع امنعنا كل شر وسوء وعدو وحاسد وماكر، فلا يصل إلينا سوء وأنت المانع الرقيب. يا مانع يا رقيب، يا مانع يا رقيب يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان, Alhamdulillah. Terima kasih kakak yang masuk awal, Puan Farah, Puan Raja Nasariah, Kak Lam Abdul, ya, Sendayan, Tuan Nasaruddin, Kak Kam, Kak Yati, semualah yang masuk awal dalam kelas. Alhamdulillah, tahniah. Dan pagi ini saya kira sesi yang ke-14 ke 15 kerana masuk sesi 15. InsyaAllah kita akan bersama dengan surah Ali Imran juzuk yang ketiga, ya. InsyaAllah kita akan masuk kepada, semalam kita selesai sampai ayat 46. Pagi ini kita selesaikan 47 hingga 51 insyaAllah. 47 hingga 51. Okey, bersedia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sesi ke-15 pagi ni, insya-Allah semalam kita dah ambil sebahagian tajuk lah bagi ataupun sebahagian ayat bagi topik pagi ni, iaitu kita sedang membicarakan tentang tajuk kisah Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam wa alaihi assalam. Ya, kalau saya sebut alaihi assalam merujuk kepada Nabi Isa dan bondanya Sayyidah Maryam, walaupun Sayyidah Maryam bukanlah nabi, ya tuan-tuan. Okey, semalam kita dah masuk dua ayat, ya, iaitu 45 dan 46. Jadi pagi ni kita akan tengok terus kepada ayat 47. Dia Maryam alaihissalam berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi ataupun Rabbi, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Bukan masalah sentuh, pandang pun tak dapat Sayyidah Maryam ni, kan? Memang terpencil betul, bilik dia jauh betul. Kata riwayat, saya ingat dalam Imam Tafsir Qurtubi, sampai 7 lapis ke dalam bilik itu. Memang tak ada peluang orang nak tengok dia kecuali 4 saudara dia je, kecuali Nabi Zakaria alaihi salam. Okey, macam mana boleh mengandung tu? Ya, maka Allah berfirman, tuan-tuan, Allah kata kadzalik, demikianlah. Kadzalik, begitulah, kadzalikillahu. Ya, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yakhluqu, apa yang Allah kehendaki, ma yasha. Semalam Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya alaihi assalam, Allah sebut yaf'alu ma yasha. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tuan, itu ayat berapa tu? Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Itu ayat 40. Kan, kita nak tengokkan apa beza yaf'alu dengan yakhluqu. Halus bahasa Quran, seni bahasa Quran. Tuan, iaitu apabila Allah mengkehendaki sesuatu, menetapkan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, kuni fakanat. Tuan-tuan kan, dalam Yasin kita kata idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam ayat ini 47, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey, 47. Qala 48, dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Nabi Isa apa dia? Al-Kitab, Al-Hikmah, kitab Taurat dan kitab Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, baginda alaihi salam Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Isa, aku telah datang kepada kamu dengan tanda mukjizat. Ayah. Banyak mukjizat Nabi ni, Nabi Isa ni. Antaranya iaitu aku menjadikan sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung. Ambil tanah liat, tempa, buat macam roman burung. Burung apa tu? Akan kita cerita. Lalu aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Terbanglah burung tu, macam burung yang asal dia daripada tolur mak. Jadi Nabi Isa ambil tempa daripada tanah liat tu,
ditiup terbang burung tu. Satu. Yang kedua, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak daripada lahir. Ada kalimah akmah dengan abros. Tuan-tuan kan? Ya, ada akmah, ada abros. Ada buta tuan-tuan sejak lahir. Ada orang buta yang dia punya biji mata, kelopak mata ni pun tak ada. Itu jenis beza akmah dengan abros. Kan? Qala, itu yang kedua, ya. Bentuk burung daripada tanah, terbang, hidup. Kemudian sembuhkan penyakit orang buta. 2. Yang ketiga abros, sembuhkan penyakit orang sopak. Disebut dekat sini kusta. Penyakit kusta, abros. Ajzam, sopak. Penyakit kusta. Kemudian paling kemuncak mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa, apa dia? Menghidupkan orang yang telah mati. Tapi semuanya itu hanya berlaku dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tak jadi apa-apa. Ini Nabi ni kan, dengan izin Allah semata-mata. Taib. Qala, ini masalah ni kalau kita guna selfie ni kan, melintang-lintang tulisan kat muka sana. Kita belum dapat lagi mengatasi isu rotate. Nanti insya-Allah admin akan berusaha sebaik mungkin supaya kita balik kepada normal. Dan nampak ada sikit tulisan belakang dah dengan botol ni, tulisan pun jadi terbalik lah kan. Jadi insya-Allah kita akan perbaikilah. Taib tuan-tuan, qala, hidupkan orang mati semua dengan izin Allah. Lagi, apa lagi mukjizat Nabi Isa? Nabi Isa alaihi salam juga tuan-tuan akan beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa stok simpanan makanan di rumah kamu. Semua tahu. Dalam peti ais kau ada apa? Tom yum. Ada nasi Arab. Apa lagi? Ada dessert. Ada buah anggur. Semua tahu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu. Tuan-tuan, ini semua Allah sampaikan kepada kelompok Bani Israel, Yahudi, Nasrani. In kuntum mu'minin, kalau nak beriman lah. Tapi orang kalau tak nak beriman tuan-tuan, kau bawa lah apa tanda pun, bawa lah mukjizat macam mana pun, tetap dia menolak. Okey. Kemudian tuan-tuan, pengutusan Nabi Isa ni kenapa? Ayat 50, sebagai seorang yang membenarkan syariat Taurat, membenarkan risalah Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang sebelumnya, dan agar aku menghalalkan bagimu sebahagian daripada yang telah diharamkan untukmu. Jadi diorang ni kan macam-macam hal. Yahudi ni kan, Bani Israel ni kan tuan, dah Allah haramkan macam-macam pula dah. Tapi datang Nabi Isa dihalalkan semula. Lemak kau, daging kau boleh makan. Kan? Baik. Qala, dan aku datang kepadamu membawa suatu mukjizat daripada Tuhanmu. Kerana itu, poin dia, bertakwalah kepada Allah dan taatlah aku. Siapa aku? Ini bukan Nabi palsu, bukan skamer. Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan segala-galanya, Rabbul Alamin, Rabbi wa Rabbukum. Allah itulah yang wajib kita sembah. Hanya semata-mata Allah sebagai sembahan kita. Maka itulah jalan yang lurus, siratum mustaqim. Jalan yang lain semua bengkang-bengkok, semua tak boleh pakai. Tuan-tuan, hanya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Okey, baik. Qala radhiyallahu anhu, kita teruskan tuan-tuan ayat 47. Majlis Khamis Asyar, hari ni tarikh 27 12. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom tuan-tuan, keserasian tema 15 dan 14 telah kita sentuh sedikit semalam. Ya, ayat yang lalu kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang membackup syariat Nabi Isa alaihi salam. Kisah bonda Sayyidina Yahya, iaitu Sayyidah Maryam alaihi salam. Hari ini fokus tentang Nabi Isa. Tuan maka ya, semalam kita dah sebut rohana, bukan rohana jalil. Fa arsalna ilaihim ruhana. Kan, maknanya Allah, bagaimana kehebatan Allah menciptakan manusia walaupun tanpa bapa.
yang lebih hebat lagi menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa, Nabi Adam alaihissalam. Kan kita dah sebut poin pentingnya ialah untuk orang Nasrani, orang Kristian kena faham yang khabar Nabi Isa tu Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan takkan duduk dalam parking dalam perut orang, perut omak Itu poin paling besar yang nak menolak dakwaan ya, penipuan Trinity, konsep 3 dalam 1 itu. Okey. Qala, tuan-tuan, itulah anugerah yang Allah bagikan kepada Nabi Isa alaihi salam, orang yang jujur benar, yang soleh, yang istiqamah. Tuan-tuan, maka ayat 47 ketika mana datang perkhabaran kepada Sayyidah Maryam alaihi salam, tuan-tuan, maka Sayyidah Maryam rasa heran, macam mana dia boleh mengandung ni, dan bukan ada lelaki. Allah jawab, macam itulah ya, Allah berkuasa menciptakan seseorang anak walaupun tanpa bapa. Allah menciptakan segala-galanya, langit bumi. Adam alaihi salam, Nabi Adam diciptakan daripada tanah tanpa ibu dan bapa, lagi canggih, lagi gempak. Kan? Semua, tuan-tuan, kerjaan Allah Ta'ala yang asal langit bumi ke apa makhluk, tuan-tuan, tiba-tiba ada sepasang kobau ke sepasang yang naik atas safinah kapal Nabi Nuh alaihi salam, mana datang tu? Jadi asal dia tak ada lah, Allah jadikan benda tu ada. Kan? Tuan-tuan, jadi semua maujudat, makhluk yang wujud di atas muka bumi ini ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi jom kita bezakan apa beza dalam kisah Nabi Zakaria itu. Allah sebut kadzalikallahu yaf'alu ma yasha'. Tapi dalam kisah Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa, Allah sebut kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Kadzalika muzakkar, kadzaliki muannas. Sebab tu usul belajar bahasa Arab. Yaf'alu dengan yakhluqu ada beza. Yaf'alu, tuan-tuan sekalian, iaitu kewujudan Nabi Allah Yahya. Tuan-tuan, kelahiran Nabi Yahya dan daripada ayahanda dan bondanya, tuan-tuan, daripada dua orang tua yang telah uzur. Kan kita dah sebut berapa umur Nabi Zakaria ketika melahirkan Nabi Yahya? Dah sebut dah. Tuan-tuan. Jadi Allah sebut yaf'alu. Allah melakukan. Tetapi bahasa yang lebih kuat lagi untuk kelahiran Nabi Isa yang tanpa bapa, Allah guna yakhluqu. Tuan-tuan. Jadi ulama tafsir mesti pandai bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Kaifahaluka? Rialain tu tak cukup. Dah lupa rialain 2 rakaatain, dua rial jadi 2 rakaat. Bukan bahasa Arab macam tu, tak cukup. Bahasa Arab level saya jauh ke bawah, tak cukup. Bahasa Arab kita, saya dulu nak ambil kuliah bahasa Arab di Mesir, di Azhar, almarhumah ustazah saya kata jangan ambil kuliah bahasa Arab, susah lughah Arabiah. Tapi yang graduan lughah kita Ustaz Amal, itu yang lepasan fakulti bahasa Arab tu, dia banyak kena menghafal syair, sekali syair dah. Jadi yang tu ustazah saya kata ambil kuliah syariah. Alhamdulillah lah, saya keluaran. Tapi mengaji usuluddin ke syariah ke, tuan-tuan, jabatan hadis ke apa pun, mesti power bahasa Arab. Baru kita boleh baca kitab, baru boleh kita menghuraikan permasalahan, kajian dan seumpama lah. Okey, jadi al-khalq ini pula dalam kisah Nabi Isa ialah anak yang lahir tanpa bapa, dan ini pastilah benda yang mencari adat, mestilah benda yang polik bona. Jangan pula nanti kita sebut semalam budak-budak yang tak ada panduan, yang dah terlanjur. Dia khabar, mana abah? Dan tak ada abah dah. Dan macam Nabi Isa. Tapi dia buat hubungan, na'udzubillah min dzalik, zina. Tu tak boleh pakai lah alasan tu. Kan? Kenapa? Mana saksi kau? Mana kau punya wali? Dia tak pakai wali, tak pakai saksi. Siapa isteri Nabi yang, tuan-tuan, kahwin tanpa wali, tanpa saksi, tapi dia yang menyaksikan yang menjadi wali ialah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat di langit. Ada? Tapi itu hanya untuk Nabi, bukan untuk kita. Kan, tuan-tuan? Jadi istilah yakhluqu di sini ialah disebut al-khalqu wal-ijadu wal-ibda'. Tu dia. Sebab dia bukan ikut saluran biasa. Luar biasa dengan takdir Allah pastinya. Luar biasa dengan hikmah Allah, bukan luar biasa dengan apa yang kita buat mengada-ngada buat ini, bukan.
Maka kata Syekhuna Prof Wahbah Zuhaili radhiyallahu anhu, kemudian Allah menyebutkan apa kaitan, Allah menegaskan tuan-tuan di sini, maka Allah mengatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rupanya amar ini, perintah ni tuan ada dua jenis. Ada perintah yang disebut sebagai takwin, ada perintah yang disebut sebagai taklif. Apa taklif? Wa aqimus solah, kita pun subuh tadi alhamdulillah. Wa atuz zakah, ada zuhur sekarang ada orang dah nak jumpa saya nak bayar zakat tuan-tuan. Kan kita kata wa anfiqu, subuh tadi ada orang pilah pagi-pagi morning dah hantar infak untuk bagi kepada penjaga maqam di Mesir nanti, tuan-tuan. Jadi maknanya itu perintah yang disebut taklif. Apa tuan-tuan? Taklif orang mukallaf, kita mukallaf. Jadi amar yang kedua namanya amar perintah taklif. Tapi amar yang ini innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin ataupun yang kita baca tadi tuan, fa idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Ali Imran ini tuan-tuan. Maknanya amar di sini bukan amar taklif yang wajib kita junjung, tapi amar di sini ialah kehendak Allah yang mengatakan kun fayakun. Tuan-tuan, itu dua beza amar. Okey, tetapi semuanya merujuk kepada keagungan Allah, tahap kepatuhan kita untuk menjunjung perintah Allah tuan-tuan. Dan inilah bentuk bagaimana Allah nak memudahkan kita faham, Allah nak memperkenalkan zatnya, sifatnya, af'alnya yang sungguh mulia, yang sempurna. Allah jadikan tuan-tuan makhluk ini. Jadi ceritalah Nabi Yahya, ceritalah tentang Nabi Isa, ceritalah tentang Nabi Adam dan seumpamanya. Kun tuan-tuan, maka contohnya dalam surah Fussilat. Fussilat pun kita dah baca dulu, kluster Hawamim. Surah Hamim yang ke-7 surah, antaranya surah Fussilat. Tapi kebanyakan surah-surah ni cadangan daripada Dr. Nur Raziah lah. Dia cadang, saya follow. Cadangan-cadangan yang baik insya-Allah kita terimalah. Jadi Hawamim pun dah selesai. Yang baru masuk kelas, tanya-tanyalah admin ke, tanya-tanyalah orang lama, kelas apa yang dah sudah. Rakaman tu tak pasti tuan, sebab kita ni pakai Facebook yang free. Yang diselamatkan, selamatlah. Ada yang dah hilang, ada yang tuan-tuan dah mana huyup. Kadang-kadang saya pun salah tokan, saya tokan 30 hari, sebulan hilang lah. Dia kan ada tulis never delete tu kan. Kadang kita pun tak faham, tersalah tokan. Itulah dia, makhluk yang fana. Tapi Allah ketika berfirman kepada tuan-tuan langit dan bumi, as-sama wal ard, dalam surah Fussilat, Allah perintahkan bagi sini secara sukarela ataupun secara paksa. Qalata, kata langit dan bumi, ataina ta'i'in, kami datang secara rela, bukan secara paksa. Jadi tuan-tuan, ini maknanya maksud kun, ciptaan, bukan pentaklifan, bukan menjunjung perintah. Bukan maknanya wajib sunat tak, ini kerana Allah kata kun langit bumi, jadilah langit dan bumi. Tuan-tuan, di sana ada lagi makhluk yang lebih besar, yang lebih kamu kena bandingkan. Wahai Kristian yang kamu kata Nabi Isa tu macam-macam, ataupun orang Yahudi yang dengki ni menuduh Nabi Isa melakukan perbuatan mak Nabi Isa, Sayyidah Maryam buat benda yang sumbang ni, kau kena tengoklah bagaimana kejadian Sayyidah Maryam, Sayyidina Adam alaihi salam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nampak? Khalaqahu min turab. Nabi Adam daripada tanah. Summa qala lahu, apa konsep tuan-tuan? Amar tadi, amar takwin, kun fayakun. Ada lagi kun fayakun. Allah kata, wahai tanah, bentukkan kau, jadi apa? Jadi manusia. Jadilah Nabi Adam sebagai manusia, khalifah yang pertama, Abul Bashar. Tuan-tuan, jadi maknanya kita tak payahlah terkejut buruk dah. Kan tak payahlah buat benda-benda macam pening-pening lalat lah kan tuan. Benda kuasa Allah ni kita tak ada persoalan, pertikaian. Kita yakin kalau itulah tahap yang Allah nak ciptakan, kita beriman, kita meyakini tuan-tuan. Sebab tu nanti ikut pengajian di Rasah Kemayan Nurul Ihsan Tuan Haji Sulaiman, kita dah mula baca kitab baru, kitab Risalatul Muawanah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dia letak tajuk pertama apa tuan? Yakin. Kena yakin. Okey. Qala ayat 48.
Baru masuk tuan-tuan sedikit yang berkait tentang ciri-ciri mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang pertamanya, Nabi Isa pandai menulis, pandai buat khat. Masya Allah tuan-tuan. Nabi Isa alaihi salam menyampaikan ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Tuan-tuan, kempen orang supaya melaksanakan benda-benda baik, pimpin manusia kepada hukum hakam syariat Nabi Isa. Tuan-tuan, kemudian Nabi Isa juga zaman itu masih ada Taurat. Study Taurat, lengkapkan dengan Injil. Itu memang Nabi Isa punya Injil, Nabi Musa punya Taurat, tapi dua-dua tu ada pada zaman yang sama. Kitab itu masih ada. Jadi kita tahu bahawa ayat 49, tuan-tuan, ayat 49 yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ya, wa rasulan ila bani Israel. Ini jelaslah, ya, Nabi Isa, ya, di kalangan Bani Israel. Sebab tuan-tuan, Bani Israel yang pertama Nabi Yusuf, yang last Nabi Isa. Boleh? Nabi di kalangan Bani Israel yang pertama ialah baginda Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang terakhir ialah Sayyidina Isa alaihi salam. Betul tak? Betul. Betul Okey. Qala, kemudian tuan-tuan tengok, ya, bagaimana ciri-ciri ausaf Nabi Isa alaihi salam ini, tuan-tuan, yang diutuskan kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel ini tuan-tuan, ya, iaitu Allah backup, Allah bekalkan dengan mukjizat, ayat. Antaranya yang pertama, qala, tuan-tuan, Allah bagi leluasa, tuan-tuan, kuasa Allah pinjamkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dia boleh tempa binatang, burung. Tuan-tuan, ambil tanah liat lah, kita kata kan, kita kecil dulu kan suka main tanah liat, buat macam-macam roman, sekolah tadika, sekolah nyanyi kemas dulu kan, tuan-tuan. Kemudian kita pun, tuan-tuan, bentuklah burung Nabi Isa, tuan-tuan, kemudian ditiup terbanglah burung tu hidup, tuan-tuan. Sehingga riwayat menyebutkan Bani Israel ini, dia minta Nabi Isa buat khafash. Apa khafash? Khafash ialah kelawar. Saya nak tanya tuan-tuan, Bana Saludin dan semua Jalaili, semua yang ada ni, tuan-tuan, saya nak tanya, apakah 4 makhluk Allah Ta'ala selain daripada wanita, ada 3 binatang yang haid? Sila jawab. Ulang soalan. Pagi ni tak ada hadiah, hadiah sendiri beli. Tuan-tuan, binatang yang haid, 3 jenis binatang, dia macam wanita, macam perempuan. Tuan-tuan okey, saya teruskan cerita dulu, tuan-tuan jawab je dalam, Kak Limah jawab je terus dalam kita punya online ni. Okey. Qala, maka dia orang minta Nabi Isa alaihi salam buat kelawar. Khafash, kelawar ni tuan-tuan. Okey, bagus. Satu jawapan, dubuk. Dubuk ni spesies serigala macam anjing. Dubuk ni kalau berjalan dia sekawan. Kalau dia seorang gajah, hancur gajah. Kalau dia buru rimau, rimau pun jahanam. Singo. Ikan paus saya tak tahu kak. Kera saya tak tahu. Okey. Ikan pagi tak tahu. Borok saya tak tahu. Tapi ada riwayat orang hutan saya tak tahu. Tak ada tadi ikan pagi saya tak tahu. Saya ambil yang saya punya rujukan saja. Tuan-tuan letaklah ikan haruan ke, ikan keli ke, saya tak masuk. Sebab rujukan saya iaitu kitab Imam Jahiz, iaitu binatang-binatang yang haid. Dalam kitabnya Hayatul Haid. Tak ada cimpanzi, monyet, tak ada. Saya cerita, itu mungkin dalam kesain adalah, tapi saya ambil cerita 3 je binatang ni. Domok ni, domok betul. Satu, ada 2 lagi. Unta, kuda, banyak betul. Kucing semua masuk. Ya Allah. Okey, belum memuaskan hati panel. Okey, kelawar ni betul. Siapa Arab Abdul ni? Kelawar betul. Khafash ni dia haid. Okey, ada 2 jawapan Kelawar dengan dobok. Dobok tadi, tuan-tuan, dia punya bahasa Jiboi dia ialah HYENA. Macam mana nak nyebut tu? Macam mana nak nyebut tu? Yena. Yele. Apa nak sebut itu? Itu dobok. Dobok betul. Kemudian tajuk kita yang Nabi Isa bentuk ni, yang diminta oleh Bani Israel lah Khafash, iaitu binatang apa tadi? Kelawar.
Dia orang kata kalau kau betul Nabi, kau bentuk satu kelawar. Ambil tuan-tuan tempur daripada tanah, tiup, terbanglah kelawar itu. Dia orang pun, biar betul. Ya, biar betul. Kelawar ni tadi tak ada tiup daripada tanah, terbang. Tuan-tuan, mukjizat mengikut riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih, seorang pengkaji ulama di kalangan pendeta tuan-tuan, yang pakar dalam kitab-kitab dulu, akhirnya masuk Islam. Tuan-tuan, kata Sayyidina Wahab bin Munabbih dalam kitab kita ni, dalam kitab Syekh Wahbah ni tuan, terbangnya apa ni tadi, kelawar tuan-tuan, kemudian terbang-terbanglah. Ni dekat Kampung Ismail terbang. Masuklah sempadan dekat pasar tuan. Contoh kan, pasar Ampangan. Pasar barulah, jauh sikit seberang jalan. Dia tak nampak. Jadi tak nampak, kelawar tu pun tergolek mati. Kan? Burung tadi begitulah. Apa spesies burung yang dibentuk oleh Nabi Isa AS, tiup, terbang. Orang Yahudi kagum lah, power. Katak tak masuk dah, saya tak tahu katak ada head dah. Saya nak satu lagi jawapan, belum. Kan, maka Yahudi rasa kagum, pelik, tetapi itulah mukjizat Allah Ta'ala. Cumanya ketika mana dah hilang daripada pandangan orang Yahudi ni, orang Bani Israil tuan, jatuhlah burung kelawar tadi tu, tergoleklah dia mati. Ini nak bezakan itu ciptaan Allah dengan apa yang Allah pinjamkan dengan ciptaan ataupun mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Okay, kita masih belum jawab satu soalan lagi nampaknya. Masing-masing pergi ke katak, pergi ke ikan paus, dah tak ada. Ikan paus tak masuk. Saya bagi clue lah, tuan-tuan. Jawapannya satu lagi ialah ketika Nabi diberi daging itu, Nabi tak makan, bukan top. Dan saya bagi clue lagi tuan-tuan, kita dah buat daurah seharian, pagi sampai bukan seharian, setengah hari, tentang tajuk itu. Dah kita ajar dulu tuan-tuan, tajuk itu telah kita bentangkan. Binatang itu sebenarnya haid. Masya Allah, ikan duyung pun dah terjebak sekali dah. Kan masuklah nago. Okey, baik. Saya tunggu satu jawapan lagi. Binatang yang haid tadi kita betul. Muhammad Fathullah. Terima kasih. Arnab. Ya, ini kita baca dalam Syama'il apa? Syama'il Imam Ghazali. Dalam Ihya, Imam Ghazali kata Nabi SAW pernah dihidangkan arnab, tapi baginda tak makan. Nabi tak berapa selera. Samalah macam cerita Nabi dihidangkan dhab, Nabi tak makan, tapi benda tu halal. Jadi kesimpulan yang haid 3, dhabu', kelawar dengan arnab. Yang binatang lain tu tuan-tuan punya jawapan sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kan panjang benar pula cerita pasal haid ni kan. Okey, terus tuan-tuan, mukjizat yang kedua boleh menyembuhkan orang buta. Mukjizat yang ketiga boleh menghidupkan orang mati. Kenapa sebut tuan-tuan hidupkan orang mati dan sembuhkan penyakit buta? Sebab doktor pakar zaman itu, tuan-tuan, memang jam. Kan, kita panggil lah, kata, Doktor Dayang, Abang Hamdan, tolong. Boleh lah kalau demam, COVID, pergi khitankan budak, cuti sekolah. Mungkin boleh lah doktor-doktor kita buat. Pagi tadi saya isi minyak ke Petronas ni, minyak motor. Jumpa dengan Dr. Wan, pakar, Prof. Dr. Wan Hazmi. Memanglah bahagian mereka, kemahiran mereka bolehlah handle. Tuan-tuan, kita tahu bahawa ilmu kedoktoran di zaman Nabi Isa ni memang advance. Kan? Seperti mana ilmu tentang kedukunan, sihir, magic itu sangat berleluasa, advance di zaman Nabi Musa alaihi salam. Samalah tuan-tuan, ya, kepetahan, kelunakan, kecanggihan berbahasa cukup tinggi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin dia ialah Allah berikan mukjizat itu sesuai dengan zaman tersebut. Ya kan? Jadi kata Prof. Wahbah Zuhaili, ulama berkata Allah mengutuskan setiap nabi sesuai dengan keperluan zamannya, tuan-tuan. Maka dilanjutkan Nabi Musa di Mesir dulu, semua ahli sihir. Kan? Bagi seekor ular daripada tongkat Nabi Musa, Jahanam semua. Orang Nabi Isa, semua doktor, rumah ni doktor pakar, ni KPJ, ni HTJ, ni klinik kesihatan. Ni posting anak Ustaz Amin Sifidaus dekat Johor. Ni anak Jamran posting dekat Kot Diang. Anak orang ni posting anak Ajino dah jadi HKL. Semua pakar lah, tuan-tuan kan. Tetapi pakar-pakar manusia dia tak boleh lawan kuasa
Allah. Manusia ada kepandaian setakat apa yang Allah beri kepada dia yang terbatas. Tapi zaman Nabi Isa tuan, kalau sakit buta tu okey lagi lah. Tapi masalah hidupkan orang mati, ni memang jam lah. Mana nak dapat hidupkan orang mati? Tuan-tuan jadi ada cerita di sini kata apa? Nabi Isa pernah menghidupkan sahabat baginda alaihi salam, namanya Azir. Tuan-tuan, lagi Ibnu Al-Ajuz. Yang ketiga Ibnu Al-Ashir. Yang keempat, tuan-tuan, ada yang keempat Sam bin Nuh. 3 yang pertama tadi tuan-tuan Nabi Isa hidupkan tuan-tuan, hidup, kahwin, siap beranak lagi. Tuan-tuan, dah mati dah ni. Nabi Isa doa, ya Allah hidupkan kawan aku tadi, brother Azir, brother Ibnu Ajuz, brother Ibnu Ashir. Hidup 3 ni tuan, beranak pinak. Sampai tempoh mati balik semula. Nampak tuan-tuan? Kemudian yang keempat, Nabi Isa juga pernah berdoa kepada Allah hidupkan cicit keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang namanya Sam. Sam bin Nuh ni tuan-tuan, bayangkanlah zaman Nabi Nuh berapa juta tahun masa dia kan. Tapi doa Nabi Isa, hidupnya Sam, bangun dia sekejap tuan, tapi dia mati seketika itu juga. Saya baca dalam Ibnu Ajibah tuan-tuan, dia ada riwayat yang lebih lengkap, supaya poin dia yang besar ialah baginda alaihi salam boleh hidupkan orang mati hanya dengan izin Allah. Jadi kau jangan cakap pula Isa tu Tuhan, anak Tuhan, wahai Kristian. Ya, sebab menghidupkan dan mematikan ini bukan kerja manusia. Siapa tuan-tuan? Ya, dalam juzuk 3 suratul Baqarah. Tu yang payah tak hafal Quran ni, tapi alhamdulillah ada Quran depan mata ni, kita buka lah kan. Cerita Nabi Uzair. Kemudian tuan-tuan, cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam berdepan dengan Namrud kan, ayat 258 saya baca ni kan. Nabi Ibrahim kata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan mematikan. Kata si Namrud biol ni tuan-tuan, ana uhyi wa umiit, aku yang menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim pakailah tuan-tuan kepetahan, kebijaksanaan. Allah munculkan matahari Asyams daripada timur. Ya, cuba kau try pula tukar timur tu, kau bawa munculkan matahari dia sebelah barat. Jadi kat situ jam lah Namrud tu tuan-tuan. Cuma ketika mana Namrud ni kan, dia kata ana uhyi wa umiit, aku yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tanya, apa tanda? Dia bawa satu rakyat dia tuan-tuan. Apa dia buat? Yang seorang dibunuh. Ni aku dah matikan dia. Yang seorang lagi ni dia ambil pedang. Ini aku tak nak bunuh dia. Jadi dia hidup lah. Ini perangai si Namrud. Poning kan. Jadi maknanya itu temberang, itu mengakal orang tuan-tuan. Tetapi yang menjadi kehebatan di sini ialah ya Nabi Isa alaihi salam uhyil mauta dengan izin Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Bahrul Madid ni detail sikit lah. 4 jiwa yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Satu tadi Azir, sahabat Nabi Isa AS, iaitu ketika mana adik perempuan Azir bertemu dengan Nabi Isa dan berkata, wahai Nabi Isa, abang abang Azir lah dah meninggal. Tuan-tuan, maka Nabi Isa AS pergilah berjalan dalam tempoh tuan-tuan 3 hari untuk mendapatkan kubur tuan-tuan, memastikan status lah dah mati ke hidup lagi ke Azir ini. Maka kata Nabi Isa AS, kak, adik yang mengadu tadi lah, bawakan saya kepada kubur Azir ni. Tuan-tuan, jadi maknanya memang dah tertangkup, macam mana nak kata, sakhrah batu besar yang telah menutuplah kubur dia, kubur Azir ni. Maka Nabi Isa AS berdoa, ya Allah, hidupkan sahabat aku ni, ya Allah. Azir ni hidup, dia bangun dia tuan-tuan. Sambil riwayat kata yaqturu wadkahu, maknanya dia masih fresh, segar bangun. Dan dia pun hidup berapa tempoh, kahwin, beranak lagi tuan-tuan. Ini cerita si Azir. Tuan-tuan, Ibnul Ajuz yang kedua pula, yang Nabi Isa doakan supaya hidup kembali ketika mana baginda alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam melalui tuan-tuan satu jalan. Maka baginda
tuan-tuan sekalian, berdoa, bertemu dengan satu jenazah dan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, bangun lelaki tadi tu yang mati tu, namanya tadi apa? Ibnul Ajuz. Bangun tuan-tuan, pakai baju. Tuan-tuan kan, balik ke rumah, balik ke kampung dia. Duduk dalam kampung, main macam biasa, beranak pinak dia. Ni yang kedua. Yang ketiga, Ibnatul Ashir. Tuan-tuan, iaitu dia kata kerja dia Ashur. Ashur ni biasanya orang kerja income tax lah ni, kutip cukai. Tuan-tuan maka Ibnatul Ashir ni, tuan-tuan, dia kata apa? Ya, dikatakan mati semalam, baru mati. Maka Nabi Isa mendoakan, ya Allah, hidupkanlah Ibnatul Ashir. Maka hidup Ibnatul Ashir, tuan-tuan, dan dia juga beranak. Nak membayangkan hidup mereka panjang. Dah mati dah, hidup balik, kahwin, berkeluarga, beranak pinak, baru mati balik. Tuan-tuan ini semua kuasa Allah. Cuma yang hidup semula tapi mati terus, itulah Sam bin Nuh yang didoakan. Bukan Azar kak, Azir. Azir, Ain Alif Zai Ra, Azir. Tapi tak apalah, nama ni kita tak payah hafal pun tak apa. Yang penting kita tahu cerita dia. Yang keempat ni Sam bin Nuh ni, tuan-tuan. Sam bin Nuh ni Nabi Isa doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Agung. Keluar Sam ni cucu cicit Nabi Nuh. Tuan-tuan, saya dah sebut tu berapa juta tahun jarak dia kan. Bangun tuan-tuan, lepas tu ya, separuh kepala Sam itu, tuan-tuan, beruban. Jadi Sam bangun kubur ni, bangun daripada kubur, dia dah mati kan, dia bangun balik, dia kata, dah kiamat kau ni. Maksudnya kita nak pergi ke mana ni, ke padang mahsyar ke ni, nak dihitung ke amalan kita ke? Kata Sam bin Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Isa, tak ada bang. Saya doa kepada Allah agar menghidupkan abang. Tapi kata Nabi Isa, mali ara syaiba fi ra'sik walam yakun fi zamanik. Tuan-tuan dia kata, kenapa kepala beruban? Tuan-tuan maka jawapan dia, macam mana tak beruban, semuanya takut dengan hari perhitungan hari kiamat. Tuan-tuan tahu tak apakah dia Ismullahil A'zam yang dibaca oleh Nabi Isa tersebut, sehingga memungkinkan hidup kembali orang mati yang 4 orang ni? Sila jawab, Ismullahil A'zam ni siapa? Tadi tentang Arnab, tentang Dhamma, kami laju jawab ya. Ini tanya satu soalan lagi. Tuan-tuan apakah zikir yang dibaca oleh Nabi Isa? Tuan-tuan, yang kita baca pula wali di zaman Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhia juga ada zikir Ismullahil A'zam. Tapi riwayat di sini, Ismullahil A'zam tu apa dia? Sila jawab. Tuan-tuan, kita tunggu jawapan daripada tuan-tuan. Saya tak nak beritahu jawapan kan, kalau nak tahu tunggu tahun depan. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, kita terus. Okey, saya dah sebut tadi kan, mukjizat Nabi Isa, kedoktoran Nabi Musa tentang bagaimana nak mengatasi sihir. Nabi Muhammad SAW, balaghah, fasahah, kepetahan, tuan-tuan, kesusteraan. Okey, mukjizat yang keempat, baginda alaihi salam boleh story apa, dia boleh scam, bukan scan, scammer apa? Tuan-tuan, boleh tahu apa yang kau simpan kat rumah. Tuan-tuan, ini perkara mestilah perkara yang luar jangkaan, mencari adat. Tapi beza dia apa? Beza dengan bomoh siam ke, bomoh mana ke, petuk batin ke, bomoh kita tuan-tuan yang tak ikut panduan syariat ni, dia guna apa tuan? Guna jin, perantaraan iblis. Tuan-tuan betul tuan pondok tua, dia boleh scan. Tetapi scan Nabi Isa alaihi salam tuan, dia daripada Allah. Ya, dia tak pakai cara-cara tukang telik ni, beza. Tuan-tuan Jadi menarik tuan-tuan apa yang Ibnu Ajibah kata macam ni. Kalau cerita yang mukjizat yang keempat ini, Nabi Isa AS tahu apa yang kat rumah tuan-tuan yang disimpan. Maka ketika mana budak-budak ni main, sebian main lah kat main. Ya betul, Ya Hayyu Ya Qayyum, betul, terima kasih, tahniah Remy Al-Ahmadi. Ya Hayyu Ya Qayyum itu zikir yang dibaca oleh Nabi Isa. Itu zikir yang dianggap sebagai Ismullahil A'zam, doa makbul, ajat tercapai. Ya Hayyu Ya Qayyum, kita dalam Ahmadiyah, termasuk kita cawangan Ja'fariyah, baca 174.
Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Okey, tuan-tuan. Itu Ismullahil Azam. Betul. Okey. Jadi cerita ketika mana tuan-tuan, Nabi Isa dah boleh sembuhkan orang buta tadi, hidupkan orang mati, maka orang kampung kata, oh ini scammer ni, sihir ni, Isa ni tukang sihir. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, akhbirna bima na'kulu wa ma nadakhir. Dia orang test lagi Nabi Isa. Kalau betul lah kau Nabi, kau cuba teka kat rumah Dan lagi ni masak apa tengah hari ni? Ikan sembilang salai ko, ikan keli ko, patin temeluh ko, makan kodai ko, apa kau nak jawab? Apa yang kami simpan di rumah kami? Maka tuan-tuan, Nabi Isa dapat meneka dengan tepat. Dah jam. Maknanya makin parahlah dia orang yang memusuhi Nabi Isa ni, tuan. Ya, dan satu hari, tuan-tuan, ketika mana diriwayatkan, ya, baginda alaihi salam berjumpa dengan anak-anak budak-budak, tuan-tuan, ya, dan Nabi Isa, tuan-tuan, cerita, nak adik-adik semua baliklah pergi makan. Nanti kat rumah awak ada popiah basah pidi Haji Siddiq. Kat rumah awak ada baung. Kat rumah awak Nabi Isa story satu-satu kat budak-budak yang main tadi. Sampai ke rumah, tuan-tuan, botol pula. Oh, mak tadi masak mi Bandung kan? Mana mak? Oh, mak tadinya, oh mak apa pelik. Mana kau dapat ni, Mat? Mana kau beritahu, siapa beritahu kau ni? Nabi Isa tadi jumpa tu tepi jalan tu. Tuan-tuan. Jadi, ya tuan-tuan, apa nak berlaku? Haji Siddiq, popiah bukan Amin, popiah bawa. Itu bukan hammam. Tuan-tuan sekalian, maka orang tua ni, ya, orang tua ni, Nabi Isa ni dah habis kerja ni, kita punya job kita nak suruh makanan pun dah tak boleh dah, semua dia tahu ni. Maka tuan-tuan, dia kurung anak-anak ni. Jangan lagi pergi keluar, kang kau bertombong Nabi Isa, kang macam-macam lagi kau dapat. Maka tuan-tuan, Nabi Isa pun satu hari mencari budak-budak ni, tuan-tuan, sampai ke rumah, tanyalah mana si Ahmad, mana si Dolah, mana, tanyalah anak-anak ni, tuan-tuan. Maka mak bapak ni kata, tak ada, mana ada anak-anak kita, tak ada. Nabi Isa tanya, siapa yang dalam rumah ni? Yang ada khanazir, yang ada babi je. Nabi Isa kata, apa yang kau sebut tu akan jadi. Anak-anak yang disuruh tu semua jadi babi padan muka. Kan? Kadzalika yakunun. Tuan-tuan, ketika mak bapak ni buka lah, kata store ke, suruhkan anak dalam bilik gelap ke, Allah, buka-buka, tuan-tuan, tiba-tiba memang anak-anak dia tadi yang disuruh tu jadi babi. Oh, mengamuklah mak bapak ni. Apa ni kau doakan apa anak aku ni jadi babi pula? Mereka merancang untuk, sampai itulah perancangan nak membunuh Nabi Isa, tuan-tuan, berlanjutan sehingga banyaklah riwayat dilarikan untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada baginda Isa alaihi salam. Okey, selesai, tuan-tuan. Kemudian poin yang kelima, antara kelebihan mukjizat Nabi Isa alaihi salam ialah membenarkan kitab Taurat, bukan menasahkan, membenarkan, menyokong syariat Taurat Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, ya. Kemudian bukan bercanggah tetapi meringankan, kerana kita tahu syariat Nabi Musa dia keras. Baju kalau kena neslu tak apa, baju kena darah potong, kapet masjid kena taik kucing buang, begitu. Taubat, sebagian peringkat taubat bunuh diri, tu syariat Nabi Musa dia sangat keras. Tapi Nabi Isa datang dengan syariat yang lembut. Syariat Nabi Musa wajib kisos, syariat Nabi Isa memaafkan kalau berlaku pertumpahan darah. Syariat Nabi Muhammad dia ambil tengah-tengah, boleh kisos, boleh memaafkan, bayar diat, bayar ganti rugi. Tuan-tuan, jadi dulu zaman Nabi Musa, bapak doge umat-umat kan, benda yang tayyibat, benda yang halal pun dah jadi haram. Tapi daging tadi, ikan, daging apa tadi, ibil, unta, lemak, hari Sabtu tak boleh kerja. Sekarang zaman Nabi Isa boleh semua, halal. Tuan-tuan, cuma dari sudut keserasian, keseragaman syariat sama, membawa kepada tauhid, bukan kepada Trinity yang sedang kecoh dibahaskan sekarang ni, tuan-tuan. Okey, maka pada ayat 57, tuan-tuan, pesanan Nabi Isa kepada umat baginda alaihi salam, okey, bertakwa, taat, tauhid. Jangan goreng-goreng, jangan kau ambil agama sendiri, kau jangan nak buat benda bid'ah.
tauhid kita clear, sama ada nak pakai acuan uluhiyah rububiyah yang betul ikut panduan ulama, bukan cara uluhiyah rububiyah yang Wahabi buat tuan-tuan, ya, maka bukan konsep Trinity yang disampaikan, tetapi konsep tauhid yang sebenar, itulah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Okey, 10 minit lagi kesimpulan ringkas tuan-tuan. Jadi kita dah baca tadi dah panjang lebar. Kun fayakun itu dia amar takwin. Kalau aqimus solah amar taklif. Itu saya dah huraikan tadi, alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian wajih, ada juga anak-anak kita namanya wajih, bagus, bukan wajih, wajihang fid dunya wal akhir. Itu Nabi Isa AS ni ada keterampilan, ada keyakinan, wajih ni ada kebaikan, tuan kan. Jadi Nabi Isa daripada buayan lagi minal mahdi telah mengajak kepada tauhid. Dia membersihkan nama ibunya daripada tuduhan sumbang. Dan semalam saya kata ikut riwayat Imam Suyuti, beliau menghimpunkan 10 anak kecil yang bercakap dalam buayan. Betul tak Abang Zizan? Abang Zizan duduk kat Fatani sekarang ni, kat Thailand. Tuan-tuan okey, baik. Qala, tuan-tuan, dan ayat-ayat mukjizat tadi telah kita bahaskan tuan-tuan. Dan antara benda penting tadi saya sebut, Nabi pertama kalangan Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam, diutuskan kepada Bani Israel tuan-tuan. Dapat wahyu katanya ketika baginda berusia 30 tahun. Tuan-tuan, ya. Dan tempoh kenabian 3 tahun je. Kemudian Allah angkat Nabi Isa ke langit. Akhir zaman turun semula nanti insya-Allah. Kita mungkin tak sempat lah kalau tu, sebab itu tanda besar kiamat. Kan jadi konsep Nabi, dakwah Nabi semua sama, tauhid. Jangan kata oh Nabi Isa suruh sembah salib, tu kau pembohong, kena tipu hidup-hidup lah tu. Nabi Musa suruh sembah anak lembu, pembohong lah tu. Tuan-tuan ini semua tauhid yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Adapun isyarah sufi tasawuf yang diserapkan dalam ayat ini, maka Sayyidil Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, dia kata di sini konsep iman dan istiqamah sebenarnya. Nabi Isa, Sayyidah Maryam, iman dan istiqamah. Dan tuan-tuan sekalian, maknanya antara poin penting ialah putuskan diri dengan makhluk, infisal, ittisal, bersambung dengan Allah, berhubung dengan Allah. Man inqata'a, ada hadis, ilallahi kafallahu kulla mu'nah. Siapa yang tuan-tuan hubungannya dengan Allah cukup baik, hamba Allah yang sejati benar, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka tuan-tuan. Tapi kalau kita ni asyik fikir dunia, ya langsung semayang tak ada, zikir malih, kelas ponteng tuan-tuan, ceneke bukan macam-macam akal kita ni, orang macam ni Allah kata lantak kau lah, wakkalahu Allah Ta'ala ilahi, Allah kata kau uruslah sendiri. Macam sama kita gila pangkat, gila jawatan tuan-tuan, lobby sana, rasuah sini nak dapatkan pangkat tu, jawatan tu, maka Allah kata kau buatlah hal kau. Tapi kalau kita tak minta, kita ditawarkan, maka yang jenis macam ni Allah akan bantu tuan-tuan. Jadi insyaAllah see you next week. Cuma minggu depan Isnin saya ada kuliah subuh, ya, sebab cuti awal tahun kan, saya ada kuliah subuh. Jadi kita mula pukul 8 lah insyaAllah, pukul 8. Dan alhamdulillah sejak saya iklankan dari Senin baru ni tentang program ke Mesir, dah ramai dah yang bank in, dah ramai lah bagi cash tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi saya terus buka lah, tuan-tuan pun nanti saya iklankan, saya share dalam grup, tuan-tuan boleh panjang-panjangkan lah. Mungkin ada kawan-kawan kita yang juga nak turut menyumbang dalam majlis hall, kos pengurusan untuk bagi zakat kepada student, nak beli kitab dan seumpamanya. Barakallahu fikum. Saya akan hantar WhatsApp, tuan-tuan boleh bank in sendiri, ataupun tuan-tuan boleh juga tolong panjang-panjangkan kawan-kawan yang berpotensi juga nak menyumbang berapa yang dia nak bagi. Wallahu a'lam bisawab. Untuk tahun depan saya harap ramai boleh ikut. Bukan tahun depan yang ni, tahun depan maknanya untuk 14-46 punya hall, kita jangka kita akan terbang 15-12 2024 juga. Yang ni awal tahun kan. Nanti Ustazah Ismariah pun kena pergilah. Ustazah pun dah lama tinggalkan Mesir tu kan. Ustazah dengan Encik suami bolehlah sama pergi ziarah makam, pergi hall, pergi tengok Ustazah punya kuliah banat tu tuan-tuan. Jadi saya jangkakan untuk tahun depan, supaya tuan-tuan boleh ansur-ansur simpan duit dia sekarang,
Ya, dan yang saya jam tu kita dah last minute baru yang nak masuk seorang, yang nak masuk dua orang. Tak payah dah, kita dah beli tiket, kita dah tempah hotel, tuan-tuan, kita dah payah nak ambil lagi. Dan kita pun terbatas. Kita punya manpower dekat Mesir pun tak ramai anak-anak kita. Kebetulan pula tahun ni Abang Nip, dia orang tengah exam, Abang Zul. Jadi kita pun tak dapat nak gunakan sepenuhnya khidmat dia orang. Tapi yang untuk sesi depan, insya-Allah tolong bersedia. Dia sekarang seminggu Mesir, seminggu umrah. Faham tuan-tuan? Jadi 2 minggu lah. Seminggu Mesir, seminggu umrah. Umrah tu memanglah kalau boleh nak panjang lagi lah. Tapi tuan-tuan, kita buat package macam ni. Mesir 6 hari, umrah 7 hari. Kita cubalah 4 hari di Mekah ke 2 hari, 3 hari di Madinah. Cubalah kita ajah nanti insya-Allah tuan. Itu niat dululah. Jadi nanti kita akan update. Tuan-tuan pun agak-agak tahun depan dah bulan puasa. Dah musim raya, dah raya haji, tuan-tuan tanya balik. Macam ni doktor, jadi kita jadi on ke tak on ni? Kita on tuan-tuan. Saya memang on lah insya-Allah. Tapi perancangan ni kena awal sikit supaya tuan-tuan boleh surut duit bawah celah-celah bantal. Jangan nak shopping sakan, jangan si nak melontar je kan. Jadi duit tak dapat simpan. Saya bagi tempoh setahun, saya ingat boleh simpan duit insya-Allah. Kita lebih-lebih lagi saya sangat mengharapkan yang anak tarikat Ja'fari lah, dia mesti melengkapkan suluk dia ialah hadir sekurang-kurangnya sekali seumur hidup majlis hall di Mesir insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Jazakumullah khairan kathiran. Selamat berinfak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.